Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah buat rakan-rakan guru sejarah dan murid-murid tingkatan 4. Persiaran kita lagi dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel mengupas bab 2 tingkatan 4, Kebangkitan Nasionalisme, subtopik 2.7, Perkembangan Nasionalisme. Perkembangan nasionalisme di negara kita boleh dilihat melalui 3 aspek. Yang pertama, perjuangan golongan intelektual. Yang kedua, perjuangan melalui penulisan. Dan yang ketiga, perjuangan melalui persatuan. Perkembangan ini kita akan kupas satu demi satu. Pertama, perjuangan golongan intelektual dipelopori oleh golongan berpendidikan agama, Melayu dan Inggeris. Golongan berpendidikan agama, tokoh pendidikan agama berjaya membangkitkan kesedaran melalui beberapa cara seperti yang berikut. Peranan tokoh yang digelar sebagai kaum muda menyalurkan idea melalui gerakan islah dan menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan akhirat. Tokohnya seperti Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syekh Syed Syekh Al-Hadi dan Haji Abbas Muhammad Taha. Penubuhan madrasah oleh kaum muda turut menyebabkan fahaman islah. Kesedaran pentingnya pendidikan menyebabkan lebih banyak madrasah ditubuhkan yang membawa kesan positif kepada masyarakat. Antara madrasah yang ditubuhkan termasuklah Madrasah Al-Attas di Johor, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah di Kedah dan Ma'had Ihya Asy-Syarif di Perak. Pelajarnya membawa kemajuan dan pemodenan dari aspek sikap serta pentaksiran terhadap Islam. Selain itu juga, wanita turut diberi peluang belajar di madrasah. Kita lihat golongan kedua adalah berpendidikan Melayu. Maktab Perguruan Sultan Idris atau SITC ditubuhkan pada 1922 berjaya melahirkan semangat kesedaran bangsa melalui beberapa usaha seperti yang berikut. Peranan guru antaranya Oti Daset, Abdul Hadi Hasan, Abdul Hadi Abdul Manan dan Harun Aminur Rashid berjaya meniupkan kesedaran dalam kalangan pelajar sehingga lahir ramai tokoh penulis dan nasionalis. Kewujudan pejabat karang mengarang dengan ketua penterjemahnya Zakbar telah berjaya menghasilkan buku berkualiti di samping menjadi pemangkin mengasah bakat pelajar dalam usaha membangkitkan semangat kebangsaan. Kemasukan bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia menjadikan SITC sebuah taman ilmu. Kurikulum SITC yang menitik beratkan mata pelajaran sejarah dan pendedahan keagungan Empayar Melayu di alam Melayu membangkitkan kesedaran kepada penuntutnya. Mata pelajaran anyaman dan kesihatan serta sukan dianggap penting dalam kurikulum SITC. Pada tahun 1929, lahirlah Pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo yang akhirnya melahirkan Persatuan Radikal iaitu Kesatuan Melayu Muda, KMM. Dan golongan intelektual ketiga adalah golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK yang ditubuhkan pada 1905 melahirkan intelektual berpendidikan Inggeris dan berperanan dalam perkembangan nasionalisme. Maktab ini pada asalnya ditubuhkan untuk melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran kerajaan British. Lepasan maktab ini menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Lepasan maktab ini seperti Raja Chulan Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah dan Raja Uda Raja Muhammad yang bertugas sebagai pegawai kerajaan menuntut British memperbaik taraf hidup orang Melayu di samping membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Mereka menyalurkan idea dan tuntutan dengan cara berbaik-baik dengan British serta menggunakan akhbar seperti Warta Melaya, Lembaga Melaya dan Utusan Melayu. Seterusnya kita lihat perjuangan melalui penulisan. Nasionalisme digerakkan melalui penulisan oleh tokoh nasionalis melalui akhbar, majalah, novel, cerpen dan puisi. Kita lihat yang pertama, akhbar dan majalah. Akhbar dan majalah memainkan peranan dengan mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa, polemik kaum muda dengan kaum tua serta isu pentadbiran ekonomi dan sosial. Syarikat Jelutung Press menyuburkan kegiatan penerbitan akhbar pada masa itu. Muhammad Yunus Abdullah menerjui akhbar Utusan Melayu dan Lembaga Melayu. Muncul juga akhbar Warta Malaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis dan Majalah Guru. Pengarang seperti Muhammad Yusuf Ahmad, Datuk Kenali, Muhammad Yusuf Abdul Hamid, Datuk Wan Jaafar dan Abdul Rahim Kajai mula bersuara tentang pendidikan dan politik tanah Melayu. Akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail dan The Malaya Tribune turut memuatkan perkembangan sosio-politik dan ekonomi negara kita. Di Sarawak pula, akhbar Fajar Sarawak ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof, Muhammad Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani serta Haji Abdul Rahman Kasim. Jadi saluran untuk menyedarkan kaum yang dijajah. Seruan dalam Fajar Sarawak, Fajar telah tersingsing, bangunlah wahai bangsa.
Di Sabah, kebanyakan isu pendidikan, tanah, bumi putera dan kewangan petani disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam mesyuarat mereka dan melalui aktiviti persatuan sosial budaya. Yang kedua, akhbar masyarakat Cina dan India. Editor akhbar Cina biasanya merangsang pemikiran masyarakat Huaqiao, kaum Cina seberang laut, untuk mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita dan menyemai perasaan cinta akan negara Cina. Orientasi dan aspirasi penulisan akhbar cenderung ke arah negara asal mereka. Antara akhbar tersebut adalah Lat Pau dan Modern Daily News. Menjelang abad ke-20, akhbar Nanyang Sung Hui Pau dan Chong Xing Yi Pau mula memuatkan soal pemerintahan monarki serta pergolakan politik di China. Menjelang 1929, orientasi penulisan lebih bersifat anti-imperialisme. Pada tahun 1930-an, akhbar Nanyang Siang Pau di Pulau Pinang mula memperjuangkan soal kesatuan sekerja dan keadilan sosioekonomi bagi masyarakat kelas bawahan. Masyarakat India pula cenderung menerbitkan akhbar walaupun beroperasi dalam tempoh yang singkat. Kandungannya memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India negara ini. Antaranya termasuklah Tamil Nation dan Tamil Murasu. Akhbar di Indian dan Indian Pioneer pula memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India negara ini. Okey, dan yang ketiga adalah karya kreatif. Kemunculan novel berjaya meniupkan nasionalisme dalam kalangan penduduk negara kita. Semua karya ini bertemakan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Contohnya, novel Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Selain itu, terdapat juga puisi seperti Angan-Angan dengan Gurindam, karya Omar Mustafa, Sedarlah, nukilan Mahmud Ahmadi, Semenanjung oleh Harun Abdul Rashid dan Surunai Pujangga, nukilan Abdul Samad Ahmad. Kebanyakan cerpen pula bertemakan semangat pejuang, nasib bangsa dan cinta akan tanah air yang dapat dilihat melalui karya Pak Sako, Rumah Besar Tiang Sebatang, Abdul Rahim Kajai, Cerita Awang Putat dan Syamsuddin Saleh. Di sini kita bukannya orang dagang. Okey, dan perkembangan yang ketiga adalah perjuangan melalui persatuan. Perjuangan melalui persatuan memperlihatkan perkembangan yang bersifat sosial budaya dan kemudahan politik. Terdapat 4 persatuan utama. Yang pertama, Kesatuan Melayu Singapura atau KMS 1926. Yang kedua, Persaudaraan Sahabat Pena PASPAM 1934. Yang ketiga, Kesatuan Melayu Muda KMS 1930. Kesatuan Melayu Muda KMM 1937 dan Persatuan Masyarakat Cina India. Kita lihat yang pertama, Kesatuan Melayu Singapura. Persatuan awal yang muncul ialah Kesatuan Melayu Singapura KMS yang ditubuhkan pada 1926. Penubuhan KMS bertujuan menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Kejayaan KMS mendorong penubuhan persatuan negeri lain. Kita lihat PASPAM. Persaudaraan Sahabat Pena PASPAM ditubuhkan bagi menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. PASPAM yang bermula di Pulau Pinang pada 1934 berkembang dan giat mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu antara 1934 hingga 1939. Di Sarawak, Muhammad Rakawi Yusof adalah antara pengasas PASPAM Cawangan Kuching dan mempunyai hubungan baik dengan ahli Kesatuan Melayu Singapura. Beliau bersama-sama dengan Johari Anang turut mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak PMS pada 1939. Di Sabah, ramai kalangan tokoh bumi putera Sabah aktif dalam organisasi berbentuk penulisan. Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat Sabah muncul pada akhir 1930-an melalui penubuhan cawangan PASPAM di Jaserton, Kota Kinabalu, Tawau dan Labuan. Kebanyakan ahli PASPAM di Sabah terdiri pada guru sekolah Melayu, pegawai rendah kerajaan dan peniaga. Antara tokohnya termasuklah Muhammad Yaakob, Muhammad Samsudin Osman dan Zakaria Gun. Kesatuan yang ketiga adalah Kesatuan Melayu Muda KMM. Mohon maaf, typing error ya. KMM 1937. Kesatuan Melayu Muda atau KMM ditubuhkan hasil daripada gagasan Ibrahim Haji Yaakob IBY pada Mei 1937. KMM didaftarkan pada 1938, berjuang melalui akhbar majlis dan berhasrat untuk menentang British dengan mewujudkan satu gagasan yang dinamakan Melayu Raya melalui gabungan Tanah Melayu dan Indonesia. KMM menyeru orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan di tanah air. KMM dianggap radikal oleh British kerana berani menyuarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial dan membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan dalam akhbar dan majalah. Dan persatuan yang keempat adalah Persatuan Masyarakat Cina dan India.
Pada umumnya sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina masih menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di China. Pemimpin revolusi seperti Sun Yat-sen berusaha menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu. Terdapat masyarakat Cina yang memberi perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan di negara kita. Contohnya, masyarakat Cina yang dilahirkan di negeri Selat atau Cina Peranakan. Selain itu juga terdapat dalam kalangan mereka yang berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim. Mereka telah menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British SCBA di negeri-negeri Selat. Persatuan ini menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal dalam kalangan masyarakat Cina. Pada 1915, Tan Cheng Lock berusaha untuk menghidupkan cawangan Persatuan Orang Cina Peranakan British di Melaka. Beliau juga menuntut peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Manakala bagi masyarakat India pula, beberapa pertubuhan awal ditubuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat India Tanah Melayu. Antaranya, Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang. Pada 1927, persidangan India Semalaya diadakan di Kuala Lumpur dan diikuti oleh negeri lain. Persidangan ini bertujuan membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. G.V. Tever menubuhkan Malayan Indian Association atau MIA khusus bagi golongan India yang dilahirkan Tanah Melayu. Pada Oktober 1936, Central India Association of Malaya CIAM ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. A.M. Sosei, menggabungkan 12 persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan, berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat di Tanah Melayu. Pergerakan CIAM disemarakkan lagi dengan lawatan Pandit Jawaharlal Nehru ke Tanah Melayu pada 1937. Manakala bagi masyarakat Sikh pula yang terlibat sebagai pasukan selamatan pula menjadikan barak polis atau kuartus kerajaan sebagai serta Gurdwara sebagai tempat aktiviti sosial dan keagamaan. Gurdwara menjadi antara tempat penting bagi masyarakat Sikh mengembangkan kesedaran politik anti-British. Pada 1902, Khalsa Diwan Malaya ditubuhkan di Taiping, Perak dan menjadi persatuan berpengaruh untuk menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Bagi masyarakat India Muslim pula, ramai yang melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan pentadbiran. Contohnya, Sir Husin Hasanan Abdul Qadir yang merupakan ahli dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat atau Strait Settlement Legislative Council SSLC. Kesimpulan daripada subtopik 2.7, perkembangan nasionalisme. Perjuangan nasionalisme yang digerakkan oleh golongan intelektual dengan menggunakan media massa dan menubuhkan persatuan mencetuskan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. Sekian saja subtopik 2.7, perkembangan nasionalisme, bab 2, kebangkitan nasionalisme. Kalau ada manfaat padanya, silakanlah untuk kongsi dan jangan lupa subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi